bagaimana anda membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okey. Operasi tambah dan tolak dalam asas nombor boleh dijalankan dengan dua kaedah. Okay, yang pertama, bentuk lazim, iaitu cara menulis nombor secara menegak dalam operasi tambah dan tolak. Ini biasa semua orang tahu, bentuk lazim. Dan yang kedua adalah penukaran nombor dalam suatu asas kepada asas 10. Okay, ada dua cara lah. Sama ada kita boleh tolak terus menggunakan bentuk lazim ataupun kita tukar kepada asas 10 dulu baru kita tolak. Okay. Tengok operasi tambah bagi nombor dalam pelbagai asas menggunakan bentuk lazim. Okey, yang pertama, tambahkan digit yang diberikan bermula dari kanan ke kiri seperti biasa kita buat penambahan biasa. Kemudian hasil tambah digit dalam asas 10 ditukar kepada asas yang diberikan untuk ditulis di ruang jawapan. Okey, proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditambah. Okey, kita akan tengok contoh sekejap lagi ya. Okey, kemudian menggunakan penukaran asas. Kalau menggunakan penukaran asas, kita mesti tukarkan nombor kepada asas 10 dan lakukan operasi tambah seperti biasa. Kemudian tukar semula jawapan dalam asas 10 kepada asas yang dia nak lah. Okey. Nampak tu. Ada dua cara Okay, kita tengok contoh dia. Okay, contoh dia. Okay, contoh yang pertama ni. Okay, hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okay, yang pertama dia bagi 110 asas 2 tambah dengan 111 asas 2. Okay, kita akan tengok kaedah yang pertama iaitu kaedah bentuk lazim. Okay, bentuk lazim maknanya kita akan tambahkan seperti biasalah. Okay, ini 110. Okay, cik tak nak dia kat situ, cik nak tunjuk kat sebelah. Okay, supaya tak terikat dengan dia punya jawapan. Okay, berapa tadi? Mana jawapan soalan ni? Lupa dah jawapan soalan dia apa tadi. Satu kosong asas 2 tambah dengan 111 asas 2. Ini contoh A. Okay, tak payah tengok contoh lagi dekat situ lagi, kita tengok macam mana dia nak kira ni. Okay, so kalau dalam bentuk lazim, macam kita buat pengiraan biasa, nombor-nombor biasa sebelum ni pun, kita akan tulis dia 110. Okay, ni adalah asas 2, okay. Asas 2 lah. Okay, tambah dengan 111 asas 2. Okay, kita tambah. Okay, macam mana nak tambah? Okay, cara dia, tambah macam biasa. Okay. So, kosong tambah dengan 1, kita akan dapat 1 kan. So, 1 lah. Tak ada apa-apa yang berubah. Okay, kemudian 1 tambah 1, kita dapat berapa? 2. 2. Okay, 2. 2 ada tak dalam asas 2? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Jadi dia jadi apa? Dia akan jadi kosong. 1 naik atas. Okay. Kenapa jadi macam ni? Okay, dia umpamanya macam ni kita kembali kepada bentuk penambahan biasa. Contohnya 199 tambah dengan 11. 9 tambah 1 dapat berapa? 10 kan? Sebenarnya nombor dalam asas 10 tak ada nombor 10. Yang ada adalah digit 0 sampai 9. 10 tu adalah gabungan antara digit 0 dengan 1. Okay. Jadi 9 tambah 1, 10. Tak ada nombor 10 dalam asas 9. Okay. Nombor 10 tu adalah nombor 0 dengan 1. Jadi 0 lekat sini, 1 naik atas. Okay. Kemudian 9 tambah 1, 10. Tambah 1 jadi 11. 1 naik atas. Okay. Jadi 2. Okay. Sama juga keadaan dia pada asas 2. Okay, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1 dia jadi 2 tapi tak ada dalam asas 2. Jadi seolah-olah 1 tambah 1 tu jadi 10. Jadi 0, 1 naik atas. Okay, kemudian 1 tambah 1 sama juga. Jadi 10 kan. Tambah 1 lagi yang kat sini ni jadi 11. So 1, 1.
Boleh faham tak? Boleh. Boleh so kita dapatlah nilai dia adalah 1101 asas 2. Okey, macam mana kaedah penukaran asas? Itu adalah kaedah yang pertama iaitu kita tambah dalam bentuk lazim. Okay, kalau nak guna kaedah penukaran asas, ini senang sajalah. Kita terus tukar sajalah kepada asas 10. Okay, daripada 110 asas 2 ni tukar kepada asas 10. Macam mana tukar pada asas 10? Itu kena ingat balik lah yang kita belajar sebelum ni, iaitu kita darab dengan nilai tempat dia. Kat sini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Jadi nak tukar kepada asas 10, 2 darab dengan, 2 pula. Ini adalah 1 ya. Okay, 1 darab dengan 2 kuasa 2 tambah 1 darab 2 kuasa 1 tambah 0 darab 2 kuasa 0. So kita akan dapat ini 6 kuasa 10. 6 asas 10. Okay, kemudian yang ni pun sama, tukar pada asas 10 kita dapat 7. Dan kita tambah saja dapat 13 asas 10. Dah dapat hasil dia, kita tukar semula jadi asas 2. Banyak kerja sikit lah. Kan? Banyak kerja sikit. So kita guna kaedah yang mana yang rasa lebih mudah lah. Okay, kaedah penukaran asas ni sebenarnya lebih mudah tapi dia adalah panjang. Okay, kalau melibatkan nombor yang sangat besar lagilah lama nak siap kan. Okay, jadi kita tengok seterusnya. Contoh yang seterusnya. Okay, ini sama juga. Okay, ini dia bagi dalam asas 8 pula. Okay, asas 8 Kita tengok 6, 7, 3, asas 8 tambah 1, 7, 5, asas 8. Okay, kita buat kat sini. Okay, kita buat kat sini. Contoh B adalah 6, 7, 3, asas 8 tambah 1, 7, 5, asas 8. Okay, jadi kita kena tulis dalam bentuk lazim 6, 7, 3 asas 8 tambah dengan 1, 7, 5 asas 8. Okay, kita tambah. Okay, 3 tambah 5 dapat berapa? 3 tambah 5 dapat berapa? 8. Dapat 8. Ada ke 8 dalam asas 8? Tak ada. Tak ada. Dia jadi 10. Jadi kosong, 1 naik atas. Okay, kat sini adalah asas 8. Okay, ni berapa? Macam mana ni? Nak kira? 15. Ada ke 15? Jadi 10 juga. Jadi 10 juga? Jadi berapa? Macam tu. Jadi berapa? 1 tambah 7 tambah 7 dapat 15 dalam asas 10. 15 dalam asas 10 sebenarnya adalah berapa dalam asas 8? Macam mana nak kira dia? Berapa? Dia sebenarnya macam ni 1 tambah 7 dapat 10 kan? Okay, dapat 10. Tambah 7 lagi adalah 17 lah. Kan? So jadi 17 maknanya 7 kat sini, 1 dekat atas. Faham tak? 1 tambah 7 tambah 7. Okay. Jadi kita ambil sehingga dia dapat 8. 1 tambah 7 dapat 8 kan? Tapi bukan 8. Dia adalah 10. Tambah dengan 7. So kita dapat 17. 17 dalam asas 8 lah. Jadi 7 letak bawah, 1 naik atas. Boleh? Boleh. Boleh Okey. Kemudian yang ini 8 kan? So maknanya 10 lah. 1070 asas 8. Betul tak? Jawapan. Okey. Boleh? Ada nak tanya? Tak ada. Ada Kalau katakan awak kira macam ni contoh awak kira 1 tambah 7 tambah 7 so dapat 15. So 15 tu adalah dalam asas 10. Okay. So 15 yang awak dapat tu adalah dalam asas 10. So kita tukar dia kepada asas 8.
Okay, tukar dia jadi asas 8. So macam mana tukar jadi asas 8? Seperti sebelum ni lah. Nak tukar kepada asas 8 macam mana? Kita kena buat pembahagian. So kita bagi dengan 8. Salah pula, terbalik ni. Bagi macam tu. Okay, 15 bahagi dengan 8. So bahagilah sampai dapat nilai dia. So kat sini kita dapat berapa ni? 15 bahagi 8. 1 kan? 1. So baki dia adalah berapa? Baki dia adalah 7. Betul? Kan? Kemudian bahagi lagi dengan 8. So kita dapat kosong, baki dia adalah 1. Okay? So kita dapat nilai dia adalah 17 asas 8. Samalah dengan ni. Okay? Baru kita tulis dekat sini. 7 ni tulis kat bawah. 1 ni dekat atas. Okay? Lepas tu tambah lagi. 1 tambah 6 tambah 1 dapat 8. Maknanya 10 lah. 1 kosong. Okay? Boleh? Okay. Kalau kita guna kaedah satu lagi. Sama jugalah. Okay. Kaedah ni pun boleh. Kita tukar pada asas 10. Kemudian tambahkan. Kemudian tukar balik ke asas 8. Pun boleh. Cuma untuk nilai yang kecil macam ni tak ada masalah. Tapi kalau nilai dia agak besar, agak jenuh jugalah untuk awak menukarkan dia. Okay. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Asas 9 pula. Asas 9. Sama jugalah. Okay, tengok dia tambahkan ni. Okay, 7 tambah 5 kita dapat berapa? 7 tambah 5 dapat 12. 12. Asas 10. Okay, 12 ni dalam asas 10. So kita tukar dia jadi asas 9. Dalam asas 9 dia adalah 13. Okay, sebenarnya dia macam tadi jugalah. Sebab dia asas 9, maknanya kita ambil sehingga 9. 7 tambah 2, 9 kan? So baki dia ada lagi 3. Maknanya 7 tambah 2 tu adalah 10 tambah dengan 3. Jadi 13. Okay? Dapat tak? Dapat tak apa yang cikgu nak sampaikan tu? Dapat Dapat. So kita dapat 13. 3 tambah 1 dia kat atas lah. Okay? Kemudian tambah lagi yang ini. So 6 tambah 3 tambah 1 dapat 10. Okay? 10 maknanya kalau kita tolak dengan 9 lebih 1 kan? Jadi maknanya 11 lah. Okay, jadi 1, 1. Okay. Kemudian tambah lagi 1 tambah 8 tambah 7 dapat 16. Kan? So maknanya berapa kalau 16? 16 adalah dia asas 9. Maknanya 16 tu kita tolak dengan 9. So dapat berapa? Dapat 7 kan? Maknanya 10 tambah 7. 10 tambah 7. 7 jadi 17. Okay. So 17, 7 kat sini, 1 kat atas. So dapat 2 kat sini. Okay. Ini kalau ikutkan memang agak memeningkan sikit sebab dia adalah sistem nombor yang digunakan dalam komputer. Okay. Coding memang dia agak memeningkan, tapi kalau awak cuba fahamkan betul-betul konsep dia, boleh. Okay. Sebab kita tahu contoh ni asas 9, maknanya nombor dalam asas 9 takkan wujud lebih daripada nombor 9 ke atas tak ada. Okay, nombor 9 tak wujud. Jadi kita tambah 7 tambah 5. 7 tambah 5 kita dapat 12. Okay, kita tahu nombor ni takkan lebih daripada 9. Tak boleh 9. Jadi kita tolak dengan 9. So tolak 9 kita akan dapat 3. Jadi maknanya yang tadi yang tolak 9 tadi dia adalah 10. So 10 tambah 3 jadi 13 lah. Okay, kita dapat kat sini. Jadi 3, 1. Okay, ada nak tanya? Ada tak nak tanya? Tak ada. Tak ada Okay. Tak apa, kalau ada masalah nanti boleh tanya kemudian. Okay. So kalau guna kaedah yang satu lagi pun samalah, kita tukarkan saja. Okay, kemudian kita tengok operasi tolak. Operasi tolak juga samalah.
Okay, tak ada, cuma dia ada beza sikit sebab dia ada kena pinjam macam kita buat operasi tolak dengan nombor biasa Okay, tolak digit yang diberikan bermula dari kanan ke kiri. Digit hasil tolak ditulis di ruang jawapan. Hasil tolak sentiasa tidak melebihi asas yang diberikan dan nilainya bersamaan asas 10. Okay, proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditolak. Okay, kalau guna kaedah penukaran asas sama macam tadi jugalah. Tukarkan asas 10 kepada tolak dan tukarkan semula kepada asas yang dikehendaki. Okey, kita tengok kat sini. Hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okey, 4005 asas 6. Kita nak tolak dengan 325 asas 6. Okey, tengok ditunjuk kat sini Okey, kita tengok kat sini. Dalam bentuk lazim. Okey, pertama kita tulislah 4005 asas 6 tolak dengan 325 asas 6. Okey, 5 tolak 5 kosong, tak ada masalah. Okey, kosong tolak 2. Okey, kosong nak tolak 2 tak boleh. Okey, jadi kita kena pinjam. Okey, nak pinjam kat sini tak boleh, dia tak ada. Pinjam kat sini, kita pinjam 1, dia tinggal 3. Okey, yang ini dia tak ada tadi kan. Jadi dia dah jadi 5. Okay, ini dapat 6 lah. Kita pinjam 1, kita dapat 6. Dia sama macam nombor yang biasa yang kita tolak. Contohnya 211 tolak 43. Okay, ini kosong. Okay, macam ni kan. So 1 nak tolak 3 tak boleh, kita akan pinjam sebelah. Tapi sebelah tak ada, kita pinjam kat sini. Sini akan jadi 1, kat sini akan jadi 9. Sini akan jadi 10. 10 tambah 1, 11 lah. So tolakkan. Betul? Okay, jadi kita dapat 8. Okay, sama juga yang ini. Cuma beza dia sebab dia asas 6. Kita pinjam 1 dekat sini, kita dapat 6. Okay, yang ini dia dah jadi 5 lah. Sama macam ni. Dia jadi 9. So ini dia jadi 5. Jadi kita tolak lah. So 6 tolak 2 dapat 4. 5 tolak 3 dapat 2. 3 tolak 3. 3 tolak 0 dapat 3. Okey. Boleh tak? Ni jelas tak untuk penolakan? Jelas. Jelas Okey. So kita kena ingat bahawa nombor itu asas apa. So kalau dia asas 6, maknanya dia tak adalah nombor 6 tu. Okey, tengok satu lagi contoh. Yang ni kita tunjukkan kat sebelah. Okey. Soalan dia adalah 6, 2, 4, 1 asas 7 tolak dengan 6, 1, 3 asas 7. Okey, jadi kita tulis dia dalam bentuk lazim. 6, 2, 4, 1 asas 7, 6, 1, 3 asas 7. Okay, kita nak tolak. Okey, 1 nak tolak 3 tak boleh. Kita kena pinjam kat sebelah. So pinjam 1, dia tinggal 3. Kita dapat 7. Okay. So 7 maknanya kita ada 8 lah. 8 tolak 3 dapat 5. Okay, ni asas 7 Kemudian 3 tolak 1 dapat 2. Okay, 2 nak tolak 6 tak boleh juga. So pinjam sebelah. Okay, sebelah akan jadi 5. Kita dapat 7. Okay, kita akan dapat nilai yang sama dengan asas. Okay. So 7 tolak 7 tambah 2 jadi 9 lah. 9 tolak 6 dapat 3. Okay. So 5 tolak 0, 5 lah. Okay. So 5, 3, 2, 5 asas 7. Boleh? Boleh. Boleh Okay. So Boleh. itu sajalah untuk hari ni. So nanti sambung dengan mana latihan Oh, dia belah sini. Lupa pula. Okay, so sambung dengan latihan yang tadi. Kemudian, wow, banyaknya. Banyak tak? Banyak. Banyak Banyaknya. Boleh je. Boleh je Boleh. kan. Senang je Hanis. tambah-tambah je. Bukan susah. Ya. Kan? Senang je. Okay, tak apa. Yang ini awak buat 2.1C ni buat semualah. Okay, buat semua.
kita akan bincang minggu depan lah jawapan dia. Okay. Maknanya yang awak kena hantar pada hari ini adalah yang mana? Praktis 2.1A. Yang 21A dah hantar ke belum? 2.1A dah hantar ke belum? Dah kan? Dah. So 2.1B lah. Okay, untuk hari ni hantar 2.1B dan sambung buat 2.1C. Yang ini kita bincang minggu depan, lepas tu baru awak hantar. Okay? Boleh? Boleh? Okay, so itu sajalah untuk hari ni. Jumpa lagi pada minggu hadapan.